Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni berjumpa kembali. Minggu lepas ada tak saya? Saya minggu lepas pergi Terengganu. Lupa balik kampung. Dah cakap dekat mesej kan Imam Hanafi tak masuk dah mesej. Tak banjir insya-Allah. Kita balik tak banjir. Alhamdulillah semua sihat. Tapi saya buat Terengganu tu ada benda lain. Rumah saya ke Maman. Saya pergi Kuala Terengganu. Ada program. Yelah gitulah bandar. Ada program macam tu je. Jadi tak apa, minggu lepas tak apa, jangan risau. Kita sambung balik. Jadi dah 2 minggu tertinggal, macam tak ingat lah minggu lepas, betul? Jadi ulang balik lah, boleh? Ulang sikit je, nanti ambil yang baru. Biasa ulang bersama, belajar macam tu. Jangan risau. Kita dengar. Bermula fasal yang keempat. Dah 4 dah. Pada menyatakan segala ilmu yang dituntut akan fardu ain. Ilmu yang dituntut akan dia fardu ain. Apa dia? Ilmu yang kita kena belajar, wajib belajar bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf ni? Kita lah. Cukup akal, baligh. Budak datang hari ni. Tak apalah, budak kena ajar lah. Ngaji yang tak apalah, tak salah. Nak cerita dia berakil, baligh dan juga tidak cacat ataupun tidak, orang kata tidak hilang panca indera mata atau mata dan telinga dengan serentak. Sebab mata dan telinga ini jalan untuk masuk ilmu. Kalau dia buta je, telinga tak pekak, masih boleh dapat ilmu. Kalau dia telinga je tak dengar, mata boleh lihat, masih ada jalan masuk ilmu. Itu dia cerita. Dia faham? Lepas pada tu, yang terakhir ialah sampai ilmu agama padanya. Memang dia tu sampai ilmu agama yang betul lah dekat para ulama. Itu mukallaf. Jadi kita kena tak dengar ni? Kena lah. Jadi wajib belajar ilmu ni. Apa dia? Ilmu fardu ain. Bermula ilmu yang diwajibkan fardu ain pada menuntutkan akan dia wajib belajar itu 3 perkara. Ni saya baca ni. Yang pertama ilmu tauhid, iaitu dinamakan ilmu usuluddin dan dinamakan pula ilmu akidah. Ni kita selalu dah berapa tahun buka kan. Kena buka lagi. Ustaz dah belajar sekali habis satu kitab, cukup tak? Tak cukup. Sebab apa? Kalau tanya dapat jawab tak? Ini soalan dia tu. Kan biasa saya dah belajar ilmu fardu ain ni. Kita dah belajar tauhid, satu kitab dah habis Ustaz. Satu je tanya, dapat tak? Atas sekolah kan. Ada budak pandai, ada budak tak pandai. Memang nak cara macam itulah keadaan dia. Yang pandai tu settle lah, kalau banci sekali settle lah tu. Yang tak pandai dah selepas tau. Sekali. Tak, dia kena berulang. Maknanya walaupun dah habis satu kitab menadam depan guru mana-mana sekalipun, kena ulang lagi. Selagi mana kita tak memahami betul-betul ilmu tersebut. Dah faham tak masalah? Jawab dapat jawab. Saya tanya bukan soalan susah. Tanya soalan senang je. Berikan
Contohlah, kita ambil satu contoh. Berikan hujah pada menyatakan berkenaan sifat kudrah. Kan senang ni tu. Senang ke Ustaz? Senang. Dah belajar senang. Tak senang tu tak belajar. Senang, ingat tak? Tayar kudrah tinggi sangat. Tak apa tu, patut kena belajar kitab. Sebab tu kena ada kitab. Betul tu saya kata. Kitab ada tak semua? Dah banyak kan? Ada lagi tak? Mata Faridah tu. Kena hilang dah. Ada alhamdulillah. Yang lain senyap je imam jawab. Yang lain tu mana dah terfikir juga tu. Mata Faridah. Nanti saya rasa buka balik sedap juga Ini bila nak ambil buka balik Ni kitab Ustaz. Ni kitab Syiarus Salikin Tariqus Sadatil Sufiyah. Siapa tulis? Imam Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Dia ambil pada kitab dia terjemah daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Saya tambah sikit syarah dia. Tak apalah kita dengar Tauhid ulang. Betul. Belajar tauhid, sekali belajar tak ingat. Saya tak cakap orang lain, cakap saya lah. Saya pun dulu belajar, contoh nak terang tak susah lah. Nak cerita tentang wujud je. Kalau tanya bab wujud je pun dah macam pening dah. Wujud macam mana? Wujud yang zati tu macam mana? Kan dah pening dah. Sebut wujud zati. Dia ada wujud, ada jenis dia. Tak apa-apa nanti. Kita dah balik nanti Ingat, ilmu pertama ilmu apa? Ilmu wajib apa? Ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syariah, iaitu dinamakan ilmu furu' dan dinamakan ilmu fikih atau ilmu syariat. Ilmu syariat ni apa? Ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Pecah 4. Apa dia yang pertama? Ibadah. Yang kedua munakahat. Yang ketiga muamalat. Yang keempat jinayat. Dah ulang banyak kali dah. Itulah ilmu syariah. Syariah ni undang-undang. Dalam agama semua benda kena ada undang-undang. Kalau undang-undang rosak manusia, mengikut kepala sendiri. Kena ada syariah. Ketiga ilmu batin, iaitu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tariq dan dinamakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tentang hati, tentang akhlak, tentang adab. Ini ilmu tasawuf. Zikir tu dia bukanlah diceritakan dalam ilmu tasawuf tu secara asas, tapi zikir tu salah satu bab dalam ilmu tasawuf. Faham tak? Zikir tu salah satu bab daripada ilmu tasawuf. Bukan yang tu je. Ada orang faham tasawuf tu zikir je. Apa? Tasawuf ni besar. Merangkumi segala apa yang melibatkan adab, adab, hati, akhlak, itu semua. Dan dalamnya termasuk juga zikir. Kaedah untuk mendapatkan akhlak yang baik. Zikir. Sama lagi. Yaitulah yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Artinya bermula menuntut ilmu itu fardu. Fardu tu apa dia maksudnya? Wajib. Bermula menuntut ilmu itu wajib, fardu. Tinggal berdosa. 3 ilmu ni kita tinggal belajar dia, berdosa. Bukan main-main, berdosa. Dosa, dosa je. Orang tak faham macam tu lah. Dosa tu teruk lah. Fardu atas tiap-tiap orang muslim yang akil baligh. Dia faham Jadi kena belajar tak? Kena belajar. 3 ilmu ni jangan tinggal.
Belajar tinggi mana pun, engineer ke, doktor ke, kalau hebat macam mana ilmu PhD sekalipun, tak belajar 3 ilmu ini, tak guna. Dan Islam kata dia ni orang tak guna. Sebab apa? Meninggalkan perkara yang wajib. Nak mengaku Muslim, dia kena ikut syarat. Ni 3 ni kena ikut lah. Kaedah tak sempurna Muslim itu. Satu. Ngamuk itu kan. Sambung. Adapun qadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu tauhid itu, iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia akan zat Allah Ta'ala. Apa zat? Bukan nak fikir tentang zat, bukan. Nak tahu bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Dan sekalian sifatnya yang salbiah, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Itu namanya salbiah. 5. Dan segala sifatnya yang subutiyah, dan segala af'alnya. Subutiyah tu yang lepas tu. Apa boleh? Apa lagi? Apa rada? Apa tadi? Sudah. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7. Lepas tu yang tambah lagi tu namanya ma'nawiyah. Kalau dalam perbahasan Abu Hasan Asy'ari, dia kata 13 je. Sebab apa? 7 sifat ma'ani. Sebut tiada sifat ma'ani ya. Adapun sifat ma'ani itu sebenarnya menunjukkan sifat ma'nawiyah di dalamnya. Dan iaitu melalui kefahaman ta'alluq. Tapi kalau kata nak pecah, jadi sifat ma'nawiyah itu pada pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Dah lama tinggal ni, boleh faham tak? Bolehlah ulang sama dia, bukan lain. Jadi kalau nak tambah lagi apa dia Ustaz? Ni tambah lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tu dia. Ingat tak ingat ni? Tak apa, nanti kita buka balik. InsyaAllah. Doalah umur saya panjang. Kita dah tua dah ni. Itulah larat tak larat ni. Apa yang dapat dah kita cerita. Yelah, dah tahun depan dah, hari ni dah 30. Tahun depan dah setahun lah. Dah naik dah umur saya setahun. Dah naik dah setahun. Ingat esok berapa bulan? 31 bulan, jangan lupa birthday saya. 31 bulan. Saya lahir 31 12 1987. Jangan lupa minggu depan buat hadiah. Tak ada gula lagi. Lupa nak cakap lepas sepatutnya. Mesej imam dulu cakap hari ni buat hadiah. Tak apa. Minggu depan boleh simpan insya-Allah. Gurau dia. Allah, gurau tak boleh. Sambung. Mana dia? Tak boleh bola, betul tak? Dan siap sering kata jangan banyak gurau. Minta maaf Dan demikian lagi mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu daripada akidah. Mengenal Nabi itu salah satu daripada akidah. Kat rumah ada sirah tak? Buku sirah ada tak rumah? Tak ada malam. Tak ada malam ni Juli. Iya. Tak kata kalau tak ada buku sirah dah hafal ke apa? Betul, saya bukan tak ingat semua. Kerana kena buka balik buku sirah ni.
kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal macam mana keadaan Nabi Muhammad. Sebab tu kalau zaman dulu siapa buat lagu lagi? Contoh apa? Anak Nabi Muhammad. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Lagu macam gantu lah sikit ni. Tak, bukan. Tak. Tapi ingatlah tu. Ingat. Sebab buat lagu supaya kenal Rasulullah. Isteri Nabi pun. 11 tu termasuk hamba. Ya betul? 9. Yang lain senyap je. Imam dia jawab. Lagi, tanya lagi. Tanya lagi. Peperangan Nabi berapa banyak? Lagi dahsyat. Tak ada fikir lah. Nabi banyak. Bukanlah beli kitab sirah Islam ke apa banyaklah kita sirah banyaklah beli balik ni beli jangan lupa kitab sirah baru ngaku umat Nabi. Macam nak kata sayang cinta Nabi kalau tak kenal. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya betul ni Samit. Betul. Janganlah kata cinta tak kenal, tipu. Faham? Balik beli Okey, kenal Nabi. Sambung. Dan mengetahui segala Rasul alaihimus salatu wassalam. Kenal akan segala Rasul. Rasul ada berapa semuanya? 25. Ada dikatakan 313 atau 314. Tapi ada kata lebih pada tu. Yang wajib diketahui 25. Betul. Yang wajib kita diketahui 25. Kalau ikut berapa? Kata para ulama 313, 314 ataupun lebih pada tu. Wallahu a'lam. Tapi wajib ketahui 25. Hafal tak? Kena hafal. Wajib. Bukan main-main. Tuan-tuan tanya, Syuaib, Nabi ke tak? Kalau kata tak, itu mahaja lawak. Memang kena dengan budak itu nama Nabi lah, Nabi Syuaib. Apa cerita kisah Nabi Syuaib? Lama nak fikir tu. Kisah apa kan? Dia tahu kisah setiap Nabi tu. Celama lah. Lepas ni beli lagi satu kitab. Nama dia Kitab Nabi-Nabi. Banyak pula nak beli. Belilah. Nak ngaku kita beriman kena kenal. Itu Nabi Ilyas tak cerita ke tu? Nabi Ilyas apa cerita dia? Lagi jauh. Ya betul. Kadang-kadang kita tak fikir, kadang-kadang rasa macam tahu. Itu nak cerita ni. Yang kita tahu Nabi apa? Nabi Adam hafal tu. Tuan rusuk tak habis. Tuan rusuk tak habis. Jumpa dekat tongkat bumi, jumpa kat mana? Jabal Rahman. Tak lupa juga. Kena tahu kisah Nabi rugi hidup. Sama-sama lagi. Kalau tak lahir semarah dah kat sini sebab lama dah mengajar, tak marah sangat. Kalau lahir semarah dah tu, Nabi tak kenal. Macam mana kita ngaku cinta Nabi dah? Nabi dah Rasul-Rasul ni, cinta dah. Tak berani dah sangat. Beli buku, kenal Nabi, baca. Ni mai tengok terbaik dia apa tak? Kegabakan salah gitu lah. Ada tak yang Alhamdulillah. Tak faham tak? Sama mana ni? Sama. Dan mengetahui akan yang didatangkan oleh mereka itu. Apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul kena tahu. Bukan main-main je. Bukan setakat ni sebaca kitab.
Malah kita kena tunggu malam ni. Kalau tahu gitu tak datang. Tak apa kan. Biar terbuka minda. Dan beriman akan dia seperti yang lagi akan datang bicaranya. Akan ada cerita tadi. Ilmu tauhid. Dia akan cerita dalam kitab ni tentang ilmu tauhid. Dan ilmu usuluddin. Dan ilmu aqaid itu. Di dalam kitab ini. InsyaAllah ta'ala. Nanti kita akan lalu. Adanya memadalah fardu ain itu mengetahui ilmu tauhid yang di dalam kitab ini. Nanti tengok apa yang kita tahu. Dan yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab ni kitab lama lagi kita yang kita biasa baca kitab apa? Kitab Allahu Akbar. Mata Faridah. Mata Faridah. Tak apa dah, yang ni pun berkurang. Tak saya ke ni lambat sikit. Tapi Ihya Ulumuddin lagi lama lah. Tapi kalau Mata Faridah tu kena faham tu. Bukan nak suruh hafal kan. Faham. Mata Faridah tu faham. Nak menunjukkan kita faham tauhid, kena faham Mata Faridah. Ustaz tak faham lagi, nanti ulang balik insya-Allah. Tapi yang penting jangan berhenti belajar. Itu penting. Tak pandai buat tak pandai. Itu saya tak pandai kadang ada tersilap banyak juga. Banyak saya silap kadang-kadang kita ialah dah lama tinggal, kadang-kadang ingat tak ingat macam itu. Solat gerhana tak ingat. Macam mana itu? Buka ingat balik, buka kitab, tengok balik. Macam ni. Solat gerhana tak itu? Ada solat? Imam solat berapa orang? Datang? Solat sini? Tak? Kat depan. Dah sini ada tak buat? Tak buat. Ada? Kat rumah? Kat luar? Kat luar ada? Posting. Tak apalah, tak kisah. Buatlah. Tapi kalau solat lain kan? Tahu tak tahu ni? Tak apalah. Panjang pula cerita ni. Dia lain sikit daripada biasa. Dah apa nanti. Adapun menghasilkan yang lebih daripada demikian itu, yang lebih daripada dalam-dalam nak ajar tentang apa nas Al-Quran, dalil Al-Quran, hadis berkenaan tauhid, tak perlu. Bukan tak perlu macam mana? Tak perlu mendalam lah maknanya. Kalau kita faham bagus, tapi yang lebih itu tak ada contoh sifat wujud. Apa dalil Al-Quran sifat wujud? Tak pandai pun tak apa. Yang penting tahu Allah Ta'ala itu wujud. Dan wujud Allah Ta'ala itu tiada dijadikan dan bukan menjadikan, tiada dijadikan dan tiada termusnah. Faham tak? Wujud Allah tidak binasa lah. Tak ada apa nantilah. Tak fahamnya dia. Itu je. Tak payah sampai. Tak kalau tahu dalil okey, tapi tak tahu apa dalil wujud dan nas Al-Quran dan hadis. Tu dahsyat sangat tu. Tak payah tahu pun tak apa. Yang penting faham Allah Ta'ala itu wujud. Wujud itu macam mana? Ada tanpa tempat. Walaupun tak nampak, Allah itu ada. Sebab Allah Ta'ala itu tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berarah. Itu pegangan kita. Tak payah kan? Susah ke senang? Senang. Dia tahu. Cuma kan lupa sikit. Nak cakap tu. Tapi orang cakap faham rasanya. Betul? Orang cakap faham. Cuma kita nak cakap tu macam tak keluar je. Lepas tu saya baru-baru ni sengaja dekat apa? Masjid Cahaya Baru. Kat baru ni hari Sabtu. Sabtu itu lah. Masjid Cahaya Baru. Dan belakang sampai. Saya cakap apa? Awal-awal cakap. Saya datang sini. Saya buka kitab Matan Faridah. Kita nak jadikan semua kat sini kiai. Senang. Tak betul. Bila kita belajar, kena niat mengajar. Ini bukan cakap dalam kitab Ta'limul Muta'allim cakap. Kitab Ta'lim Ta'lim, Tariqut Ta'allum. Kalau nak terjemah dia, berita penuntut. Dia cakap.
Syekh Zarnuji cakap, kalau kita belajar ni, niatkan hati untuk mengajar, menyebarkan akan ilmu tersebut. Tak payah suruh ngajar, datang ngajar depan masjid. Tak, paling kurang balik rumah, ajar suami, ajar isteri, ajar anak-anak, ajar saudara mara, ajar mak, ajar ayah. Biasa kadang-kadang mak ayah kita dah lama, kan? Tak ingat, ajar lah. Betul, belajar tak habis. Nyai semua jadi kiai, perempuan nyai, nyai. Gitu lah niat. Dan niat belum? Niat tahun baru. Niat tahun baru 2020. Jadi nyai semua, InsyaAllah. Baru betul sungguh-sungguh belajar. Kalau kita datang nak dengar je, tak jadi. Kita nak pegang ni, dan kita nak sampaikan pada orang yang kita sayang. Kau kan nak simpan diri sendiri, nak masuk syurga seorang ke nak kau keluarga? Dan keluarga kan? Seorang. Itu penting diri nama dia. Belajar sampai pandai. Tak ada jawab. Sambung. Mana dia? Tak tahu Ustaz nak cakap apa. Mana dia? Ada pun menghasilkan yang lebih daripada itu, seperti menguraikan dalil, menolakkan akan syubhat. Jika didatangkan oleh orang, maka iaitu fardu kifayah. Kalau kita kadang-kadang orang datang buat benda orang kata mendatangkan syubhat, mendatangkan kekeliruan, kesamaran, maka ada kaedahnya benda tu tak mengapa. Itu pun kalau benda yang susah. Contoh, orang kata, contoh macam berlakunya perdebatan di antara Imam Hanafi dengan Dahri. Sebab apa? Dahri dah kalah ramai ulama. Ingat tak cerita tu? Yang Hanafi lawan Dahri dan kitab Aqidatul Najib. Ini kitab ni ada depan. Tak ada. Kitab Aqidatul Najib, perbahasan di antara Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Dia cerita apa? Tentang ni lah dia cerita. Yang pertama soalannya, ingat baliklah sikit boleh? Bawa ingat kan? Ulang balik tak masalah. Imam kuatkan lagi, tak apa. Yang pertama soalan dia apa? Aina Allah? Di mana Allah? Kita jawab apa? Allah wujud tanpa tempat. Allah mawjudun bila maka ni. Allah mawjudun, ataupun yang lain, Allah nahi jaga faham? Itu Urdu. Tak kisahlah, yang penting faham. Lepas tu tanya, sama tak lagi, orang ingat tanya, apa bukti Allah ada tanpa tempat? Bukankah semua perkara yang ada itu ada tempat? Kan semua perkara yang ada, kita tengok ni, semua ada tempat. Macam mana ada satu perkara yang ada tanpa tempat? Lalu dijawab, apa jawab dia? Apa jawab dia? Padanya ada dalil. Dalil pertama iaitu roh. Dalil kedua, lemak dalam susu. Ingat tak ingat ni? Macam datang dia tak? Tak apalah, kita cerita sikit lah Boleh sikit malam ni cerita. Apa dia? Lalu kata Imam Abu Hanifah, dalil tu pada diri kamu, wahai Dahri. Apa dia? Tunjukkan aku di manakah roh kamu, nyawa kamu, roh kamu. Di kaki kah? Di perut kah? Di kepala kah? Macam ni apa? Piramli. Apa dia tanya? Apa di manakah kehebatan tuah? Di kerisnya kah? Di ilmunya kah? Lupa dah saya. Mana? Pada huruf ta. Budak fikir apa yang ta? Tak tanya lain. Tukarlah badu kan tua kan tak. Orang dulu tulis dalam bahasa
Jawi. Sebab tu tak kata ti. Ganti lain macam pula sama tu. Dia kata huruf ta. Kalau huruf ta ditukarkan pada ba, jadi buah, hilanglah kehebatan doa. Tak faham tak apalah. Susah pula cerita. Faham tak faham tu? Dah faham Risau budak. Kadang dia lahir sikit tinggi fikiran apa Ramli ni. Ayah saya nama Ramli tak? Tak apa saja cakap. Okey. Yang pertama tadi, di manakah? Berjawab tak? Dahri tak jawab. 1-0. Bagi dalil yang kedua. Apa dalilnya? Iaitu tunjuk disuruh datangkannya air susu. Tunjuk. Di manakah lemak dalam susu ini? Dengan minyak lemak. Di manakah lemak dalam susu ini? Boleh tunjuk tak? Di bawahkah? Di tengahkah? Di ataskah? Kita sambil dalam kitab sebut macam itulah. Jadi boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Tapi memanglah kalau kata sains sekarang ni boleh ekstrak semua, tu cerita lain lah zaman sekarang. Di zaman itu, zaman tu. Jadi 2-0. Soalan yang sebenarnya soalan pertama tadi tu. Soalan kedua. Apa pula? Allah ada kan? Yang kedua, kamu kata Allah Ta'ala itu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Mana ada dalam atas muka bumi ini semua perkara ada awal, ada akhir. Betul? Betul. Ya. Semua perkara, contoh kita sebelum kita ada, sebelum kita siapa? Mak ayah kita. Lepas kita mungkin anak kita atau apa sajalah yang kita tinggalkan, harta kita apa lepas kita. Tapi Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. Lepas tu macam mana? Lalu diberikan dalil oleh Imam Abu Hanifah, iaitu pada tangan kamu. Tengok tangan. Apakah yang awal sebelum ibu jari? Apakah yang akhir selepas anak jari? Ada tak? Tak ada. 3-0. Faham tak? Alah fikir akal je lah, nak ceritanya tak ada. Betul je. Maknanya ada perkara atas muka bumi ini ada tanpa permulaan dan ada tanpa pengakhiran. Apakah lagi Allah SWT lagi hebat? Yang ketiga, apa kerja Allah sekarang? Kan kita cerita dulu kan? Lama datang. Apa kerja Allah sekarang? Lalu jawablah, kerja Allah ialah mengada. Kalau dalam kitab tu disebut apa? Lalu disuruh Dahri kan duduk atas mimbar, duduk tinggi. Imam Abu Hanifah duduk bawah. Imam Abu Hanifah cakap, tak kena macam ni. Orang yang menjawab duduk atas, orang yang bertanya duduk bawah. Tak kena orang yang sekarang bertanya duduk atas, tak jadi. Jadi apa kena buat? Kamu turun ke bawah, aku naik ke atas. Nanti aku jawab. Lalu turunlah dari, naiklah Abu Hanifah. Lepas tu tanya apa? Tanya balik. Apa kerja Allah sekarang? Apa perbuatan Allah sekarang? Lalu dijawab, perbuatan Allah sekarang ialah menjatuhkan, kalau betul, menaikkan kebenaran daripada bawah ke atas seperti aku, dan menjatuhkan kejahatan, menjatuhkan kebatilan dari atas ke bawah seperti engkau. Settle 3-4-0. Settle lah ya. Faham tak? Faham tak cerita ni? Nak cerita dia, kalau tengok dalam ayat itu seolah-olah macam tak faham lagi. Apa kerja Allah sekarang? Ialah itulah, pada ketika itu, itulah kerja Allah. Bukan itu saja. Kerja Allah ialah mengadakan dan mentiadakan makhluk. Yang berlaku, segala berlaku atas muka bumi itu, itulah kerja Allah. Lepas tu kita pernah dengar dalam kitab
Dalam surah Yasin kan kat belakang tu sebab apa? Kun fayakun kan. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kena faham perkataan kun fayakun itu bukan bermakna Allah Ta'ala cakap kun kaf nun tak. Yang faham macam tu. Sebab ada orang faham macam tu. Dia kata Allah Ta'ala berkata nak jadikan sesuatu ke sebut kun. Jangan. Jadi macam mana perkataan tu? Apa tafsir pada perkataan kun fayakun tu? Iaitu kun jadilah. Mana apa? Nak faham tentang bila Allah Ta'ala berkehendak, benda tu berlaku dengan sekelip mata. Bukan sekelip mata. Nak kata sekelip mata tak? Lagi pantas tu. Apa sahaja kehendak Allah berlaku dengan pantas. Itulah nak diberi maksud dan kun fayakun. Nak kata kepantasan berlaku itu atas kehendak Allah Ta'ala. Faham tak dong? Jadi jangan sampai dia kata Allah Ta'ala kata kun, maka jadilah. Tak. Itu hanya deras faham. Nak bagi faham tu Allah Ta'ala nak, maka berlaku. Ya, right? InsyaAllah. Itu orang belajar tauhid. Macam confuse dekat sangat. Sama. Dah jelas tadi kita belajar macam dekat jelas dah. Tak jelas tanya. Jangan senyap. Faham? Tak jelas tanya. Kalau tak tanya, saya tanya. Saya tak tahulah. Tak jadi macam tu. Saya belajar dekat apa? Sana lagi terus saya tanya. Oh dahsyat lagi tanya. Sebab bukan apa, bila tanya baru kita fikir, betul tak? Kalau tak tanya fikirlah. Dengar je, nganga je. Tapi saya kata kena fikir, kena tanyalah. Nak bagi tanya tak apa. Bukan saya minta jawab pun. Kan tanya saya juga yang kena jawab. Tapi kena tanyalah. Supaya iyalah tak tahu ni. Iyalah gitu, faham. Memang tanya dah cara dia. Kalau berjawab alhamdulillah. Maknanya boleh nilai ilmu kita. Jadi kita bila faham tentang nilai ilmu, maka sebab itu dia kata ni wajib belajar ilmu fardu ain. Baru kita tahu kita ni jahil basit. Jahil basit ni apa? Jahil memang tak tahu apa. Jadi kena buat apa? Belajar. Jangan sampai jahil murakkab, rasa pandai tapi sebenarnya tak pandai. Kalau kata lain, bodoh sombong. Allahu Akbar. Sebab apa orang macam tu? Dia rasa dia tahu, sedangkan dia tak tahu. Kata guru saya apa? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu, dia tak tahu. Dia rasa dia tahu. Faham tak adik? Faham tak adik? Ketinggi sangat ayat. Tak boleh? Tak faham tanya ni tak saya tanya. Tak apa. Orang takut sangat datang majlis saya sebab ustaz dia banyak tanya kan. Sebelum datang pula ustaz ni kena mena'ah dahulu. Tak apalah, bagus-bagus. Cepat jadi kiai. Sambung. Bukan fardu ain, maka iaitu ilmu fardu kifayah juga. Nak bagi faham, bukan segala ilmu tauhid yang kata yang tinggi-tinggi itu tak payah faham. Tak payah faham tak. Tak payah mendalam. Tapi benda asas wajib betul-betul faham. Benar ni. Bukan fardu ain dan tiada dituntut akan orang yang suluk yang menjalani jalan akhirah itu akan membanyakkan ilmu usuluddin yang fardu kifayah. Mendalam tu tak nak. Bukan tak nak apa, takut ada ilmu nanti tak sempat nak belajar. Dan hanya yang dituntut akan mereka itu mengetahui ilmu fardu ain juga. Dalam ilmu syariat pun ada benda fardu kifayah juga syariat. Contoh kita sebut ada ibadah, munakahat, muamalat, jinayat, bab jinayat. Kita kan tak tahu juga kan, katanya apa hukum orang, apa hukum suami meninggalkan isterinya selama 3 tahun.
Kan kadang kita tak belajar tak tahu juga kan. Jadi itu boleh tanya pada orang yang arif pada perkara itu. Tapi ada perkara asas dalam rumah tangga kena tahu juga. Contoh bab nafkah. Wajib beri nafkah. Tapi adalah dia nak syarat-syarat dia pula nanti. Kena belajar. Ada orang sama sekarang, ni saya cerita lah. Kadang ada suami tak bagi nafkah kat isteri. Saya jumpa isteri tanggung suami. Tak betul kalau ada sebab lain tu tak. Ni tak ada apa duduk rumah goyang kaki tengok TV. TV Astro lah tu. Tak payah Astro lain kali. Astro lah tu. Tak nak kerja. Buat kerja rumah. Kalau buat. Tapi yang masak isteri juga balik. Ada la ilaha illallah. Saya banyak orang datang jumpa saya masalah rumah tangga. Banyak cerita anak cerita lah. Berlaku. Lepas tu tahu. Ada apalah panjang lah. Banyak fikir tak habis ni. 2 minit ni. Allah. Mana ni? Tapi mana ni faham ni? Belajar ilmu fardu ain. Dan dari kerana inilah kata Syekh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Hayyi Halbi tahu balik di dalam kitabnya yang bernama Sirus Suluk, ambil bahasa Melayu, artinya dan tiada sayugianya bagi orang yang suluk yang menjalani jalan akhirah itu bahawa membanyakkan di dalamnya ilmu aqaid. Membanyakkan ni bukan maknanya tak belajar, maknanya belajar benda yang mendalam. Kalau lepas fardu ain boleh beralih pada ilmu suluk ataupun ilmu lain. Ni ilmu fardu ain pun tak lepas nak suluk. Itu masalah. Betul, saya jumpa. Ni cerita dia ni apa? Benda fardu ain lepas dulu baru dah cerita tarikat ke apa ke. Ada kadang tanya kan. Ada sebahagian kenapa umat sekarang ni kita tak ambil tarikat? Kan? Tarikat tu penting. Saya jawab tak semua. Sebab apa? Benda fardu ain pun tak lepas. Nak cerita bahas dulu, sabar dulu. Sebab itu ramai jadi gila. Sebab dia melangkaui kaedah prosedur belajar ilmu. Jadi isim, pendengar kan. Sebab ni lah fardu ain tak lalu terus benda lain. Sambung. Tapi kalau dulu kan sini pun dulu kan berhenti kan azan dulu. Sekarang tak tempat lain tu macam tu saya ingat tak sengaja sekali kan setiap kali azan so azan tu tak apa nanti kita setengah lah kan. Bukan apa yang penting kan nanti ya solat insyaAllah faham dah datang je. Sama mana ni? Mengakhirah itu bahawa membanyakkan dalam ilmu aqaid, yakni ilmu usuluddin. Kerana bahawasanya tiada memberi faedah di dalam membanyakkan akal yang demikian itu, tetapi mengambil ia daripada ilmu aqaid itu dengan sekira-kira yang muhtaj itu yang penting, muhtaj penting kepadanya, yakni sekadar fardu ain itu jua. Fardu ain lah, lepas dulu. Adapun kadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fikih itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia itu. Budak pening ni. Tak apa dengar ni. Akan fardu taharah dan fardu sembahyang dan puasa dan memberi zakat jika ia mempunyai nasab zakat, dan naik haji jika ia kuasa akan dia,
Dan demikian mengetahui sekira-kira yang membatalkan sembahyang. Dan sekalian yang demikian itu, dalam fikir pun tak banyak yang fardu ain. Tapi tak banyak juga orang terlepas pandang. Contoh bab solat. Perkara membatalkan solat ada berapa? Kita fikir juga tu. Berapa kan? Kan? Betul? Perkara membatalkan solat ada berapa? Jarang cerita tu. Berapa? Fardu. Kalau kata rukun solat semua dia jawab kan? Rukun solat senang sangat cerita. Lepas tu ada dua sunat. Sunat abad dan juga sunat hayat. Bukan sunat muakkad Ada sunat muakkad kena solat. Jadi nak kena faham tu. Bab puasa masuk waktu, kena belajar pula macam nak mengetahui akan masuk waktu, iaitu dengan melihat bukan dengan anak bulan. Masuk waktu lihat matahari lah tu. Masuk waktu kan mulai matahari. Itu masuk bulan. Masuk bulan tu cerita lain. Ni masuk waktu. Dia ada cara dia, kena tahu. Bukan tengok jam sembarang je. Dia jam betul waktu ni kan. Ada laju lah, kurang kan. Tak tahulah saya kata dia betul ni, insyaAllah. Tapi kadang-kadang kan kita tengok jam sekarang, kau sekarang sama saya 8.27. Maknanya betul lah. Tapi ada surau, saya ingat lagi, ada puasa bulan puasa. Di surau tu jam dia tu 10 minit awal. Bayangkan. Iya. Dan kadang-kadang kita tahu jam, kadang-kadang bateri boleh habis. Bila kan kita tahu. Jadi bateri habis tu semalam punya, pagi tadi tahu pukul 7.10 pagi tadi. Biasa bilang dah lapar. Kan bilang dah lapar, kan tengok jam dah lepas ni. Berlari cepat bilang. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Faham tak? Maknanya kena tahu juga masuk waktu, iaitu dengan tenggelam matahari. Tenggelam tu tengok biar tenggelam betul. Lepas tu kita kena belajar juga tentang bagaimana melihat waktu. Penting. Itu sekadar bukan orang kata sekadar orang kata belajar buat solat je, puasa je. Dalam tu kena tahu juga membatalkan solat, membatalkan puasa, bagaimana syarat puasa, syarat solat, semua kena belajar. Bukan setakat solat. Kamu masukkan solat tapi tak memberi manfaat. Sebab apa? Solatnya sekadar ikut-ikutan, belajar gitu je. Dia macam mana? Belajar lah. Kita tak sempat lagi fikir ya. Tak buka kita fikir. Tauhid tak habis-habis. Tak apalah, suara lain ada kan. Tak ada kau. Apa ada kat sini? Suara lain nak jawab apa? Kan? 3 perkara penting tau. Fikir, tauhid, fikir, tasawuf. Nah, cakaplah kat kawan Imam. 3 ni. Tafsir, sabar dulu. Ni kadang-kadang buka kita tafsir Al-Quran, tafsir hati, sabar dulu. Ni settlekan dulu ilmu fardu ain. Kadang ada tentang apa? Hari kiamat, bagus. Bukan kata bagus, tapi settlekan yang wajib fardu ain. Kalau kita cakap, siapa dia cakap? Cakap je lah. Sekali lagi boleh? Nabi ya. Sikit mana ni? Solat, haji. Adapun membanyakkan akan bicara ilmu fikih yang lebih daripada demikian itu, iaitu fardu kifayah juga. Jadi dituntut baginya orang yang salik itu dari membanyakkan ilmu fikih yang fardu kifayah itu. Dan kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah pada bicara orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar akan dia, dengan katanya, artinya sayugianya bagi orang yang mengajar ilmu itu bahawa menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu itu daripada masyghul, iaitu sibuk
dengan belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Bukan saya cakap, Imam Al-Ghazali cakap. Tak dengar cakap saya, tak apa. Dengar cakap Imam Al-Ghazali. Ni Imam pun cakap. Betul. Sekarang ni banyak kita memfokuskan ilmu fardu kifayah berbanding ilmu fardu ain. Malu kita Imam Al-Ghazali cakap. Mana dia? Selesaikan dulu daripada menuntut ilmu fardu ain. Yang 3 perkara itu, 3 tu. Dia tak cakap benda lain, 3 je ni. Dah 3 ni cakap apa dia? Tauhid, fikir, tasawuf. Tauhid, fikir, tasawuf. Mana hafal. Rumah ni buat zikir tak ada lah, mana hafal. Kalau lain, hati-hati ya. Yang ini iaitu ilmu tauhid, ilmu syariah dan ilmu batin. Fikir, tauhid, tauhid, fikir, tasawuf. Wallahu a'lam. Ada pun kemudian insya-Allah. Banyak dah ni ke? Jarang baca banyak hari ni. Nak habis ada muka hari ni. Banyak hari ni. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala. Sebab benda ni senang dia, tapi yang bukan susah lah. Tapi pengamalan ni nak kena buat. Tak susah, tapi nak buat. InsyaAllah. Nak buat macam mana? Pergilah cari belajar. Mana-mana. Tauhid, fikir, tasawuf. Kasih kita ni. Tauhid tu nak cakap macam mana? Ini masa yang ada kan? Nak cakap macam mana lagi? Kena carilah. Kalau rasa tak cukup ni, kena cari tempat lain. Tapi pastikan cari tempat lain kena ada kitab. Bukan sekadar cakap. Mesti ada rujukan. Itu cara orang belajar. InsyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minna.